biha yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dua ayat ini menceritakan tentang kelebihan seseorang yang menyebut la ilaha illallah.
dengan zikir, zikir mesti dengan tafakur. Bila zikir tafakur, hasilnya ialah tadakur. Tiga ini jangan lupa. Zikir, tafakur, tadakur. Zikir, tafakur, tadakur. Tapi kita nak ingat, zikir ini ada dua jenis. Pertama, zikir hasanat, iaitu zikir yang bila diamalkan dapat pahala, dapat kebaikan dunia akhirat. Yang keduanya zikir darajat. Selain daripada dapat pahala, dapat ganjaran, dapat meningkatkan iman kita, derajat iman kita. Kerana itu namakan zikir darajat. Lebih jelas lagi, zikir darajat ini adalah zikir yang diajar dalam mana-mana aliran tarekat, Ahmadiyah ke, Qadiriyah ke, Naqsabandiyah ke, Sazaliyah ke, atau apa-apa tarekat. Itulah zikir darajat. Kenapa? Ada adabnya, ada kaedahnya, ada pimpinannya. Kalau wirid-wirid biasa ni, siapa pun boleh sebut. Kerana itulah, kalau kita mau memperteguhkan iman kita dengan zikrullah, belajar tarekat. Alhamdulillah, Negeri Sembilan ni sudah ada 18 tarekat yang berdaftar di Jabatan Mufti. Berapa? 18. Termasuklah tarekat saya yang terakhir, baru diterima pendaftarannya. Ada 18. Dan kesatuan ni membentuk satu NGO. Ahli tarekat ni, NGO Islam, yang mungkin nanti dinamakan G-Torik. G itu makna gabungan tarekat Negeri Sembilan yang berdaftar di Jabatan Mufti. Jadi tuan-tuan belajarlah mana-mana 18 ada. Bila daftar itu menunjukkan tarekat ni betul, sudah disemak oleh ahli jalsah, diluluskan oleh ahli jalsah, kemudian akhir sekali diluluskan oleh itu Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan. Ada 18. Saya tak ingat satu-satu lah, ya. Tapi antaranya ialah tarekat saya sendiri yang saya amalkan, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi kenalah belajar tarekat, jangan bimbang. InsyaAllah tarekat ni betul. Jangan kata tarekat ni tak betul, tarekat ni sesat. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, saya nak cerita sikit lah. Ini kalau saya tak cerita, tuan-tuan tak tahu. Dalam tahun 2000, ada ura-ura daripada Kuala Lumpur. Tarekat-tarekat semua akan diharamkan. Maklumat yang didapat, orang yang menerima maklumat yang mula-mula siapa dia? Arwah almarhum Datuk Murtadah Haji Ahmad pada masa itu dia mufti. Jadi dia bimbang, Kuala Lumpur nak haramkan semua tarekat. Karena itulah maka pada tahun 2004 almarhum buat satu seminar. Satu seminar, banyak kertas kerja ditulis. Saya pun menulis tentang kedudukan dan peranan tarekat dalam Islam. Dalam seminar itu, antara resolusi yang dibuat, yang dipersetujui, tarekat adalah ajaran Islam yang sebenar, tidak boleh dikaitkan dengan kesesatan. Berikuran dengan itu, Datuk dengan rakan-rakannya dapat satu idea, apa dia? Gobal satu enakmen tarekat. Akhirnya diluluskan pada tahun 2005. Terbentuklah di Jabatan Mufti bahagian pendaftaran tarekat. Jadi orang Negeri Sembilan ini sangat untung. Kalau beramal dengan tarekat sudah ada yang berdaftar 18. InsyaAllah belajarlah dengan mana-mana yang berdaftar. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat
belajar tarekat yang betul. Dan jangan syak. Tak, tarekat ni betul. Seorang ulama tasawuf di Mesir, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, sebut saja nama Abdul Wahab Sya'rani ni, orang yang hebat di bidang tasawuf. Beliau ada mengarang banyak kitab. Antara kitabnya sudah terjemah ke bahasa Malaysia. Kitab yang diterjemah ke bahasa Malaysia ialah Anwarul Qudsiyah. Terjemahnya Cahaya Kudus. Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengingatkan kita semua. Dia kata, iyyaka an taqula inna at-tuqa as-sufiyya lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun fa innaha kulluha akhlaqun muhammadiyatun zahiruha wa batinuha. Apa maksudnya? Awas, awas kamu, jangan sekali-kali kita cakap, alah, tarekat-tarekat ni bukan ada asasnya dalam Quran dan Sunnah. Tak ada, ini rekaan saja. Cakap begitu boleh jadi kufur. Pasal apa? Tarekat ni asasnya dalam Quran cukup jelas. Jangan cakap. Cakap begitu kufur. Tarekat-tarekat ni rekaan. Mana ada dalilnya dalam Quran, dalam Sunnah? Tak ada. Ini orang kendian, ya, zaman Rasulullah tak ada. Fa innahu kufrun. Kata begitu jadi kafir. Kenapa? Asasnya sangat jelas dalam Quran, dalam Sunnah. Fa innaha kulluha akhlaqun muhammadiyatun zahiruha wa batinah. Tarekat yang di orang-orang sufi itu adalah merupakan akhlak Nabi Muhammad, zahir dan batinnya. Ini kata-kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang meninggal dunia tahun 974 Hijrah. Tahun saya pernah melawat Mesir 2-3 kali, ya. Saya dapat melawat juga masjid beliau, makam beliau dalam masjid. Masjid Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Orang-orang sufi di Mesir bila meninggal memang selalunya dikebumikan dekat masjidnya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi pula pada hadisnya. Tadi ayat Quran, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayati dunya fil akhirah, ayat 27 surah Ibrahim, ayat 24 dan 25 sebelumnya tentang kalimah la ilaha illallah. Tentang hadis Nabi pula. Nabi menyuruh kita supaya kuatkan iman. Satu ketika tuan-tuan, Rasulullah tiba-tiba saja bercakap, jaddidu imanakum, kuatkanlah, perteguhkanlah, perkasakan iman kamu. Jadi sahabat yang terperanjat lantas bertanya, kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah, macam mana nak kuatkan iman kita ini ya Rasulullah? Rasulullah menyebut, iksiru bi qauli la ilaha illallah, banyak-banyakkanlah sebutan la ilaha illallah. Saya ada seorang jemaah tuan-tuan, lebih 25 tahun. Selepas solat dia akan zikir la ilaha illallah tak kurang 1000 setiap lepas solat. Dia tak pernah miss selama lebih 25 tahun. Dia meninggal dunia tahun 2019 bulan 9, ya. 25 tahun. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia dah buta. Tapi tuan-tuan janganlah nanti saya buta boleh buatlah macam tu. Sekarang ni lah, dia asalnya tukang gunting, ya, mana muda-muda, entah macam mana pandangannya, kabur. Anak-anaknya lambat nak bawa ke hospital. Bawa hospital dah terlambat. Kata pakar mata, tak boleh nak tolong dah. Jadi hamba Allah ni tak apalah, dah nasib abah. Jadi digunakan masa lepas solat saja la ilaha illallah, tak kurang 1000 setiap 5 waktu. Lebih 25 tahun. Kalau sehari semalam 5,000, kali 25 tahun berapa? Bank India cukup banyak lah.
kalau nak dikira bilangan. Saya sendiri pun memang kagum, tapi dia buta. Itulah hikmah buta dia tu. Kalau dia celik macam kita tak tahulah. Jadi gitu Rasulullah kata, banyakkanlah sebutan la ilaha illallah. Satu masa tuan-tuan, hadis ini pun selalu dah saya sebut, Sayyidina Ali, dia tengok Rasulullah tak dikerumuni ramai sahabat, macam ada masa lapang. Sayyidina Ali mendekati Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali cakap, ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turuqi ila Allah wa as'ala 'alal ibad wa afdala indallah. Ya Ali, alaika bimuda wa mati zikrillah sirran wa jahran. Lalu Sayyidina Ali kata, wan nasu dzakiruna ya Rasulullah fa khassani bi syai'in. Maksudnya, ya Rasulullah, ajarkanlah aku satu amalan. Bila aku amalkan, sangat cepat untuk sampai kepada Allah, sangat mudah diamal oleh orang ramai, dan paling afdal sisi Allah. Rasulullah menjawab, ya Ali, wajiblah di atas kau sentiasa zikrullah, sama ada secara sir ataupun jihar. Lalu Sayyidina Ali ini ragu, nak minta penegasan. Ya Rasulullah, yang aku masuk, ya Rasulullah, orang ramai sudah berzikir. Zikir ni aku dah maklum dah. Wan nasu dzakirun wa khassani bi syai'in. Engkau ajarkanlah aku amalan yang khusus untuk aku. Rasulullah bercerita panjang. Ya Ali, masalah yang kau hadapi ini pernah dihadapi oleh Nabi Musa. Nabi Musa masih hidupnya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, engkau ajarkan satu amalan khusus untuk aku, karena aku ni Nabi dan Rasulmu. Allah berfirman, ya Musa, engkau sebutlah la ilaha illallah. Musa alaihissalam kata, ya Allah, ini sudah disebut oleh para hamba-Mu, yang aku maksud khusus untuk aku. Allah berfirman, ya Musa, kalau engkau letakkan la ilallah di sepadan cik, dunia dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja antara langit dan bumi ini di sebelah lagi, nescaya la ilallah itu lebih berat. Barulah Nabi Musa akur, beramalah dengan la ilaha illallah. Sebab itulah Rasulullah kata, seabdal-abdal yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Dengan itu maka Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak zikir? Macam mana aku nak zikir? Bukan Sayyidina Ali tak boleh zikir la ilallah, tapi dia minta diajar. Sebab itulah macam kita ni mesti kita belajar tarekat. Sayyidina Ali yang memang dah biasa la ilallah apa? Ya Rasulullah, macam mana aku nak zikir? Rasulullah kata, ya Ali, engkau dengar baik-baik. Aku akan sebut la ilaha illallah 3 kali, engkau dengar baik-baik, engkau buat seperti aku sebut. Qala Rasulullah SAW, la ilaha illallah salasata marratin muqmidan ainaihi rafi'an sautahu wa ali yasma'. Rasulullah sebut la ilaha illallah 3 kali dengan kuat suara, memejamkan dua mata. Sayyidina Ali dengar, lepas tu Sayyidina Ali buat. Kalau Sayyidina Ali belajar dari Rasulullah, takkanlah kita ni tak mau belajar, tuan-tuan. Kemudahan dah ada, belajarlah mana-mana tarekat, insya-Allah tidak rugi, tapi insya-Allah untung. Jadi itulah zikir darajat itulah yang bila kita amalkan, insya-Allah boleh meneguhkan iman kita. Sebab itulah tuan-tuan, sebab itulah dalam Quran beberapa ayat menyebutkannya kedudukan orang yang berzikir. Antaranya ialah ayat 27, akhir 27 sambung ayat 28 surah Ar-Ra'd.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah sentiasa memberi hidayah kepada orang-orang yang benar-benar kembali lahir batin kepada Allah. Man anaba. Mereka itu ialah orang beriman, beramal soleh. Dua ni dah ada kita. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikrullah itu hati jadi mutmainnah? Ini cukup jelas. Nak dapat hati mutmainnah mesti banyak zikir. Ya. Ini Allah tegaskan. Carilah ya dalam Quran, zikir itulah yang menjadikan hati kita ini tenang. Ya. Kita beramal soleh dah ada, apa semua dah ada. Tapi itu zikir. Orang bangun tahajud. Ya, dalam Quran disebut orang beriman tu malam-malam bangun tahajud. Tapi amalan yang Allah highlightkan apa dia? Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka itu bangun jauhkan diri dari tempat tidur, tahajud Lepas tu Allah sebut apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Amalan orang yang tahajud ni yang Allah highlightkan ialah yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Allah, 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 Allah. Berzikir sehingga hati itu hanya bergantung memandang Allah yang sempurna, takut hanya kepada Allah. Ini yang dihighlightkan. Saya dah pernah cerita ya, mana-mana kuliah saya. Bila Sayyidina Umar dilantik jadi khalifah kerana berikutan kewafatan Abu Bakar. Abu Bakar ni teringat pemerintahan Sayyidina Umar teringat pemerintahan Abu Bakar sangat baik, walaupun 2 tahun setengah sangat baik. Jadi beliau ingin meniru pemerintahan Abu Bakar, tapi bukan cara memerintah saja. Dia pergi ke rumah Abu Bakar, tanya kepada bekas isteri dia, apakah amalan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar ketika malam hari? Apa jawab bekas isteri Abu Bakar? Dia kata, Abu Bakar ini bila bangun malam seperti kamu juga bangun, tapi aku lihat sembahyangnya tak banyak seperti kamu buat. Masa dia tahajud itu banyak digunakan untuk duduk, kepalanya diletakkan di atas 2 lutut, diam sampai hampir waktu subuh baru dia bangun. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Berzikir. Banyakkan zikir. Itulah yang ditiru oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Sebab itu satu ungkapan yang terkenal menegaskan lebihnya Abu Bakar berbanding sahabat-sahabat lain bukan kerana banyaknya solat, banyaknya sedekah, tetapi disebabkan ma waqara fi qalbihi, disebabkan apa yang sudah tetap dalam hatinya, yaitu zikrullah. Ini berkenaan dengan Abu Bakar. Memang betul lah. Sebab itu bila Rasulullah wafat, ramai sahabat-sahabat ini yang sudah menggelabah. Tuan-tuan tentu selalu diberitahu oleh pensyarah-pensyarah kita ketika sambutan Maulid Rasul. Ramai sahabat menggelabah. Yang menyedari bahaya itu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, kamu ni dah jauh daripada Allah. Wafatan Nabi saja kamu dah menggelabah.
Kalau kamu nak sembah Muhammad, Muhammad dah meninggal. Kalau kamu sembah Allah, pandang Allah, Allah hidup tak mati. Macam mana kekuatan iman Abu Bakar boleh nasihatkan sahabat-sahabat? Karena Abu Bakar itu sentiasa berzikir seperti Rasulullah SAW. Jadi disimpulkan tuan-tuan, kaedah menguatkan iman ialah zikrullah dan tafakur. Tapi zikir dan tafakur yang kita amalkan, yang kita pelajari dari mana-mana tarekat, di bawah pimpinan guru kita. Karena kita harapkan barokah daripada guru kita melimpah kepada kita. Guru kita itu dapat daripada gurunya, daripada akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, belajarlah ilmu tarekat, berzikirlah dengan mana-mana tarekat. Kita di sini sangat mudah, pergi saja Jabatan Mufti, tengok mana-mana tarekat yang tuan-tuan ingin pelajari, yang dekat, yang jauh semua ada. Jadi sedikit dekat ini saja untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, maghfir lana warhamna, maghfir lana warhamna. ولآبائنا لأمهاتنا لإخواننا أخواتنا ولمعلمنا لمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا قبلا. اللهم إنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا متقبلا ولا مسقط وبصب ولا نصب إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة واستقامة على الشريعة القراءة البيضاء وجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على حق. اللهم إن علينا بالتامة استقامة على الشريعة القراءة البيضاء. اللهم تفضل علينا أكمل الخطوة واصلح صدورنا الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ويا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا راحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين واحصرنا في زمرة المقربين وارزقنا الخير الدارين وفتنا من الشر كونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.